Assalamualaikum, selamat sejahtera. My name is Alia Syazwana and welcome back to my channel. So untuk video kali ni, kan lama tak buat video kan? So kali ni special sikit, kita nak cerita pasal PASUM. Dalam video ni kita akan cerita first, apa tu asasi? Second, Universiti Malaya offer asasi apa? Third, macam mana kita nak masuk PASUM? Fourth, struktur pembelajaran dalam PASUM. Dan fifth is tentang beasiswa dan bantuan pelajaran. So moving on to the first part, apa tu asasi? Asasi ni sebenarnya adalah salah satu pathway yang korang boleh pilih lepas habis SPM. Antara universiti awam yang tawarkan program asasi adalah macam UM, UKM, UiTM dan beberapa universiti awam yang lain. Universiti swasta pun ada program asasi juga. So selain asasi, apa program universiti lain yang ada? Selain asasi, ada juga Matrix, Diploma, A-Level, IB which is International Baccalaureate. Itu yang saya familiar lah. Tapi sebenarnya kesemuanya tak silap saya ada 7 pathway yang pelajar SPM boleh pilih lepas habis SPM. Jadi asasi ni adalah program selalunya setahun je. Dan sijil asasi boleh diguna pakai untuk sambung pelajaran dalam negara. Moving on to the second part, dekat Universiti Malaya offer program asasi apa? Jadi yang lebih terkenal sikit adalah PASUM. Tapi selain PASUM ni ada ke program asasi lain yang ditawarkan oleh UM? Sebenarnya ada je. Jadi kalau korang nak tahu, dekat UM, selain daripada Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya, PASUM, ada juga Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, APIUM. APIUM ni pun ada tawarkan program pengajian asasi. Jadi di bawah PASUM ada 2 program, iaitu program asasi sains hayat dan program asasi sains fizikal. Di bawah APIUM ada program asasi pengajian Islam dan program asasi pengajian Islam dan sains. Pengajian Islam dan sains ni pula terbahagi kepada 2, iaitu sama ada sains hayat ataupun sains fizikal. Jadi selain 2 ni, ada lagi satu. Lagi satu ni khas. Dia special sikit. Lagi satu ni kita panggil RPKJ. Ini rancangan khas Jepun. Rancangan khas Jepun ni asasi dia orang memang khas untuk diorang sambung belajar dekat Jepun nanti untuk belajar engineering. Tapi nak cakap awal-awal ni, malangnya semua program asasi dekat Universiti Malaya terbuka hanya untuk pelajar Bumi Putera. Tapi waktu saya dekat PASUM dulu, ada seorang classmate saya, dia bukan pelajar Bumi Putera, tapi dia adalah JPA scholar. So I think she has the upper hand to choose the institute that she wants to go to. So that's why she ends up in PASUM. So kiranya masih ada harapan lah, mana tahu kan ada rezeki. Beralih kepada soalan ataupun bahagian ketiga, macam mana nak masuk PASUM? Okay, untuk bahagian ni saya nak cerita macam mana nak masuk PASUM je lah. Macam mana nak masuk asasi di bawah APIUM dan APKJ saya tak pasti sangat sebab saya pelajar PASUM. Saya pelajar asasi sains hayat. Jadi untuk masuk PASUM ada satu saluran saja, iaitu saluran UPU. Jadi kalau semua yang nak masuk PASUM kena mohonlah dekat UPU. Syarat kelayakan minimum untuk masuk PASUM adalah 5 kredit dengan adalah subjek-subjek yang dia spesifikkan. Contohnya kalau untuk masuk sains hayat, minimum A- untuk biologi. Nak masuk sains fizikal kena minimum A- untuk mathematics. Yang lain minimum B. Kalau untuk RPKJ dengan PITS, saya tak pasti sangat. Tapi saya ada cari, katanya RPKJ minimum 7A. Tapi tak pastilah. Nanti awak semua cek balik tau. Untuk PITS minimum 5 kepujian. Lepas tu korang mesti kena ambil bahasa Arab. Lepas tu adalah minimum grade yang diperlukan untuk setiap subjek. Macam bahasa Arab, pendidikan Islam ataupun tasawuf, mungkin syariah Islam macam tu. Jadi untuk maklumat lanjut tentang syarat kelayakan dan kelayakan minimum untuk masuk semua asasi dekat UM ni, saya akan sertakan link dekat description, korang boleh check dekat situ. Beralih kepada bahagian keempat, iaitu macam mana struktur pembelajaran dekat PASUM ni. Jadi dekat PASUM ada 3 mode lah boleh katakan. Ada 3 mode pembelajaran, iaitu secara kuliah, sesi makmal dan juga kelas tutorial.
Jadi sebelum nak cerita lebih panjang pasal 3 mok pembelajaran ni, saya nak cerita dulu pasal pembahagian pelajar. Macam mana pelajar-pelajar dekat asasi dekat Universiti Malaya ni dibahagikan. So pelajar PASUM macam kita tahu tadi ada 2 jenis program kan. Ada 2 jenis aliran. Hayat dengan fizikal. And then hayat dengan fizikal ni pula dibahagi pula kepada 2. So ada hayat 1, hayat 2. Fizikal 1, fizikal 2. Jadi macam katalah dalam pelajar hayat sendiri, macam saya pelajar hayat kan, saya hayat 1. Jarang sangat jumpa dengan pelajar hayat 2. Sebab kita orang punya jadual memang tak berjumpa each other. Macam contohnya kalau pelajar hayat 1 ada kuliah 3 jam, pelajar hayat 2 ada kelas tutorial. Back to back 3 jam. Jadi kita orang dekat bangunan yang berasingan. Bangunan jauh lah. Kena jalan, penat jugalah naik bukit. Macam tu. So hayat 1, hayat 2, fizikal 1, fizikal 2. And then setiap satu ni pula dipecahkan lagi kepada kumpulan kecil-kecil, which is kita orang panggil kelas lah. So dalam tu ada hayat 1 ada HA, hayat A, HA sampai HD rasanya. Lepas tu setiap satu HA, HB, HC ni pula kita bahagi lagi kepada 3, iaitu HA1, HA2, HA3, HB1 kelas saya. Macam tu lah. Untuk setiap satu hayat 1, hayat 2, fizikal 1, fizikal 2. Okay, so dah cerita panjang lebar pasal pembahagian pelajar dekat sana. Back to 3 mok pembelajaran tadi. Kuliah, lab dengan kelas tutorial. Jadi kuliah ni, satu kuliah tu satu lecturer je untuk ramai student, beratus-ratus. So macam sekali kuliah, dalam tu ada satu kumpulan besar. Macam sekali kuliah dalam tu semua hayat 1 ada. Ataupun sekali kuliah dalam tu semua fizikal 1 ada. Jadi kalau waktu kuliah korang kena fokus lah. Tapi ramai je yang tertidur dalam dewan kuliah. Lepas tu seterusnya is sesi makmal ataupun lab. So lab ni kita orang ikut grup kecil, HB ke HA ke, macam dalam satu sesi lab yang sama. Dalam tu ada HA, maksudnya HA1, HA2, HA3 semua buat lab sekali. Dan yang ketiga, kelas tutorial. Setiap minggu, lecturer akan bagi kita kerja. Kita bagi tutorial lah macam homework. Katalah macam lecturer kimia bagi kerja. So, kerja ni kita dah Jumaat minggu ni. Jadi kita kena siapkan by minggu depan sebelum kelas tutorial kimia. Jadi dalam kelas tutorial kimia tu kita akan berbincang pasal jawapan soalan tadi dengan kita punya tutor. Jadi kelas tutorial ni kelas kecil lah. Ada mungkin dalam 19 ke 20 orang lah macam tu. Macam kelas kat sekolah lah. Jadi daripada kuliah kepada sesi makmal kepada kelas tutorial, ni kelas besar, dipecahkan kecil lagi macam tu. So macam itulah sistem pembelajaran dekat PASUM ni. Finally, kita dah ke bahagian terakhir iaitu bahagian kelima, iaitu pasal beasiswa dan juga bantuan pelajaran. Jadi kalau kita masuk PASUM ni, ada ke bantuan pelajaran untuk kita? Ada sebenarnya. Nak tahu tak? Kementerian Pengajian Tinggi kan ada bagi bantuan khas untuk pelajar asasi Universiti Awam seluruh negara. Bantuan ni untuk pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang berpendapatan isi rumah kurang RM10,000. Jadi macam mana nak mohon bantuan ni kalau korang masuk asasi nanti kan? Bantuan ni kalau korang layak, korang tak perlu mohon pun. Korang memang akan automatik dapat. Duit bantuan tu dapat macam mana Duit bantuan tu korang akan dapat secara refund ataupun diorang akan bank in ke dalam bank account bank Islam korang. Macam saya dulu waktu mula-mula masuk PASUM kan, yuran semester 1 tu memang bayar sendirilah mula-mula waktu masuk. Tapi dekat-dekat hujung semester tu diorang bank in balik duit tu, diorang refund duit tu masuk dalam bank account saya. Jadi waktu tu rasa macam kaya sikit lah. Tapi kena berjimat-jimat jugalah. Kan boros sangat, tahu-tahu habis je. Lepas tu waktu semester 2 pula memang saya tak ada bayar yuran ke apa. Lepas tu duit tu masuk ke dalam akaun bank saya untuk semester kedua. Jadi waktu saya di PASUM dulu, total bantuan yang saya dapat adalah sama dengan total yuran saya untuk 2 semester. Jadi nak cerita best masuk PASUM ni. Lagi-lagi kalau korang dapat beasiswa lain. Macam contoh korang dapat beasiswa JPA ke. Lagilah untung. Dah lah pengajian percuma. Lepas tu dapat allowance lagi. Kiranya waktu zaman asasi ni memang boleh kata selesa lah hidup. Jadi korang masuklah PASUM. Best. Walaupun tough tapi sangat best experience dia. With that being said, saya rasa sampai sini je lah video saya kali ni. Thank you for watching. Kalau awak semua suka video ni, don't forget to like and also subscribe to this channel for more video in the future.
Bye-bye.